Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya tenang. Ya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah, pertamanya kita panjat syukur pada Allah Ta'ala kerana pada tengah hari ini Allah pilih kita. Dan jangan kita merasakan tidak rasa apa-apa dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ni bila Allah pilih kita, kita tak berasa. Tapi bila manusia pilih kita, kita berasa hebat. Sedangkan tidak ada pilihan yang lebih baik melainkan pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa maksud Allah pilih kita? Apa maksud Allah pilih kita? Maksud Allah pilih kita ialah bila kita boleh buat baik. Itu bermaksud Allah pilih kita. Tapi kita tak rasa hebat, tak rasa seronok bila Allah pilih kita. Sebab itu seorang ahli sufi pernah menyebut bahawa ada orang yang kagum bila melihat rumah yang besar. Bila kita berjalan, kita tengok rumah besar. Besar rumah. Automatik dalam kepala kita kan, kita rasa orang tuan rumah ni mesti hebat. Automatik. Kita pergi kawasan perumahan yang hebat-hebat. Contohnya rumah besar, rumah suku ekar, setengah ekar, 1 ekar, 2 ekar. Jadi bila kita tengok tu, kita rasa mesti tuan rumah ni hebat. Tetapi bila manusia melihat indahnya alam ini, tak ramai yang rasa Allah tu hebat. Tak rasa pun Allah tu hebat. Tengok orang naik kereta besar, tak mesti tuan punya kereta ni hebat. Orang hebat, kereta pun hebat. Tetapi bila kita tengok alam ini dan apa yang ada, kita tak rasa hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ulama sufi menyebut antara tanda-tanda hati yang mati bila tak berasa hebat tengok kebesaran Allah, tak rasa hebatnya Allah, ataupun tak rasa apa-apa bila melihat kehebatan Allah.
Tu. Nak. Jadi tu mula tanda hati kita nak cedera, nak mati. Maka kerana itu hari ini saya dan hari berikutnya saya akan pilih beberapa surah tertentu ataupun ayat tertentu untuk dibahaskan dalam tempoh kuliah Zuhur kita bermula bulan ni dan bulan-bulan berikutnya. Kita ambil ayat pendek-pendek yang panjang-panjang. Kita akan kaji sikit sebab turun ayat. Kita kaji sikit kenapa begini-begini. Mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Quran. Sebabnya Al-Quran ni tuan-tuan sekalian, dia turun ni selama 23 tahun hampir. Tetapi apa yang kita pegang sekarang ini ialah disebut mushaf. Mushaf Al-Quran, Mushaf Osmani, sebab disusun di zaman Sayyidina Osman. Walaupun permulaan penyusunan itu bermula di zaman Abu Bakar lagi. Kerana Abu Bakar dah mula dah panggil orang menulis, tapi tempoh pemerintahan dia 2 tahun saja. Tak sempat nak banyak. Disambung oleh Sayyidina Umar, dan dilengkapkan oleh Sayyidina Osman. Maka ia disebut dengan beberapa kaedah yang disusun, maka dia dinamakan sebagai Mushaf Osmani. Jadi kalau kita tengok surah yang pertama disusun dalam Mushaf Osmani ialah suratul Baqarah selepas surah Fatihah. Sedangkan kita tahu bahawa surah yang pertama ataupun ayat yang pertama turun adalah Iqra ataupun suratul Qalam, yang tidak ataupun diletak di juzuk yang ke-30, tidak diletak pada juzuk yang pertama. Jadi orientalis, bila sebut orientalis ni, sama ada dia terdiri daripada orang kafir ataupun orang Islam sendiri yang berniat jahat terhadap Islam. Itu orang orientalis. Orientalis ni ada orang kafir yang berniat jahat terhadap Islam, ataupun orang Islam sendiri yang memang berniat jahat nak mengelirukan orang Islam terhadap Islam. Kita panggil orang orientalis. Yang jam tangan tu Orient. Baik. Jadi mereka cuba untuk menimbulkan bahawa bila Al-Quran tu turun kan, Iqra, lepas tu Mudassir dia turun kan, Iqra sendiri pun tak habis 5 ayatnya. Duk selang esoknya tu turun pula Ya Ayyuhal Mudassir pula kan. Padahal Iqra tak habis lagi. Yang kita tengok online kan, kadang-kadang ada juga tu orang tanya. Jadi memang ada Al-Quran tuan-tuan sekalian yang kekal sampai hari ini, mengikut dia panggil Quran mengikut turunnya Quran. Jadi apa ayat turun dulu, jadi berpanjang-panjang tu. Jadi bilanya lahir Quran yang kita pegang sekarang ini, golongan orientalis mula tuan-tuan sekalian mengatakan bahawa ini disusun oleh Muhammad, dan pasti ianya akan bercelaru berselerak sebab tidak mengikut susunan awal Quran tu diturunkan. Contoh kita ambil contoh. Kita beli satu novel, dia ada chapter 1, chapter 2, chapter 3. Tiba-tiba kita mari susun lain, chapter 3 duk nombor 1, chapter 1 duk nombor 9. Jadi cerita tu jadi celaru. Betul tak? Cerita tu jadi celaru. Itu pernah ada juga. Itu baru abang mana? Dulu tak ada. Sekejap lah. Saya pandang, saya nampak goyang ni. Jadi macam kita beli novel tadi ni,
Jadi penulis tu susun eloklah chapter 1 sampai 10. Kita pergi tukar 9 jadi 1 jadi dah tentu celaru. Maka keaslian Quran itu mula diragui. Dan orientalis menggunakan pemikiran ini untuk didoktrinkan kepada pelajar-pelajar orang Islam yang di bawah mereka. Sebab itu tuan-tuan sekalian di beberapa universiti yang ditaja khusus oleh golongan orientalis ini, ya, menyebabkan orang yang keluar situ celaru pemahaman Islam ni, ya, dengan sebab keasliannya sudah mula. Dia mengajar itu, dia timbulkan keraguan saja, timbulkan keraguan. Akhirnya mereka ni balik ke negara masing-masing, maka bawa pemikiran ini, akhirnya hilang keyakinan orang Islam kepada Islam. Ini bahaya, ya. Baik, kadang-kadang di kalangan orang Arab sendiri yang jadi orientalis, pencara-pencara di beberapa universiti di negara luar. Baik. Jadi untuk maklumat tuan-tuan sekalian, yang mungkin kita tak diberitahu, setiap kali turun ayat, setiap kali turun ayat selain daripada Allah, Jibril membacakan ayatnya, maka kata ulama, Allah telah beritahu, wahai Muhammad, di mana kedudukan ayat ini. Allah beritahu kepada Nabi melalui Jibril baik, bahawa ini ayat ni duduk surah ni, ayat ni duduk surah ni, ayat ni duduk surah ni. Jadi macam mana sahabat ni, Musa Utsmani, dia disusun macam mana? Maka pertamanya ialah berdasarkan kepada apa yang Nabi sebut. Nabi baca kepada sahabat, ini surahnya. Contohnya hari ni, Nabi baca satu ayat. Nabi kata contohnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana, 5 ayat. Esok turun ayat lain, surah lain, Nabi sebut di surah lain. Lusa turun pula ayat sambungan 5 tadi, dan Nabi kata ini ayat daripada sambungan surah Qalam. Maka ini disebut oleh Nabi secara direct oleh para sahabat, kepada oleh sahabat. Yang keduanya, Nabi tak bercakap direct, tetapi Nabi membaca pada setiap kali dalam sembahyang. Jadi sahabat tadi ni, dia mendengar Nabi baca, mengikut susunan. Contoh Nabi dalam dalam Qiyamul Lail misalnya, Nabi membaca sampai 3 surah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan juga contoh Al-Maidah misalnya. Nabi baca berturutan, Nabi baca. Maka ia menjadi suatu dalil ataupun kaedah bagaimana Quran itu disusun berdasarkan kepada surah, yang sehingga melengkapi 6,326 ayat mengikut pendapat yang paling kuat. Walaupun ada yang mengatakan 6,666 ayat, tetapi pendapat yang paling kuat ialah 6,326 ayat, 6,326. Jadi bagus tu, ambil plate kereta, ya. Itu orang tak berebut rasa, ya. Bayar 300.5 dah boleh ambil ayat tu, jumlah tu 6,326. Bagus ke nama kapit, nombor kapit ujung, pangkai dengan ujung dia, pangkai dengan ujung tu dia panggil nombor kapit, dia cantik nak. Baik, 6,326. Saya rasa tak ramai orang ambil nombor tu. Tapi 6,666 ayat itu mungkin cecah 10,000. Ada 4 kali 6 tu, ya. Tak apalah, tapi jangan ambil nombor itu sudah. Baik. Jadi itu kaedahnya bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Jadi kaedah macam mana dia disusunkan supaya menjadi hari ini mushaf. Kadang-kadang ada orang tanya kan, macam mana Iqra turun tak? Itu kita jawab begitu. Maka hari ini saya pilih satu surah yang nama dia, misalan contoh kita ambil satu-satu surah tu timbul lama. Macam surah tu An-Nur, ya. An-Nur ni orang perempuan belajar. Yang isteri saya setiap bulan, orang lelaki tak belajar. Dia belajar hari Jumaat. Jadi muslimat setiap hari Jumaat, minggu saya pun tak ingat, isteri saya ngajar sini, ajarkan wanitamu surah An-Nur. Itu disusun oleh isteri saya, dan saya tolong tengok lah, bukan tolong bantu buat apa, tak tolong tengok.
Jadi surah An-Nur ni tuan-tuan sekalian, dia ada 30 ayat lebih, 35 ayat, ya. Maka ada 60 ayat lebih, 60 ayat lebih. Dan tempoh 60 ayat ni berapa tahun agak-agak tuan-tuan turun? Surah An-Nur yang 60 ayat lebih ini diturunkan memakan masa selama 8 tahun. Padahal 60 ayat lebih saja, tapi mengambil masa selama 8 tahun nak habiskan satu surah. Maknanya mungkin tahun pertama mungkin turun 15 ayat saja. Tahun kedua turun pula 5 ayat. Tahun ketiga mungkin 3 ayat. 8 tahun. Setiap kali turun, Allah akan beritahu ini adalah surah An-Nur, sambungan kepada hari itu. Dan begitulah dengan surah-surah yang lain. Jadi dia turun tu berdasarkan kepada apa? Kepada peristiwa, nak jawab persoalan masa itu. Jadi macam mana nak jawab yang musuh kata tadi berterabur? Ya? Macam mana nak jawab? Senang saja nak jawabnya. Jawabnya ialah tuan-tuan sekalian, tidak ada perteraburan pada setiap ayat. Walaupun disusun begitu, tak ada berterabur. Bahkan setiap surah itu ada kaitannya. Kalau kita merujuk kepada tafsir Zilalul Quran, bagaimana Syed Qutb rahimahullahu ta'ala, dia menerangkan bagaimana kaitan antara surah satu dengan surah yang berikutnya. Dan surah itu dengan surah selepasnya tak pernah berterabur. Pelik tak tuan-tuan sekalian? Bertukar chapter tadi ni, tapi tak berterabur. Bila tak berterabur, mustahil Nabi yang susun Quran. Mula-mula dia berkata Quran ni Nabi buat. Orang tolak. Mereka cipta pula satu fahaman baru. Memang Quran tu Allah turun, tapi Nabi Muhammad ni dia susun sendiri Quran tu. Sedangkan ayat pertama turun ialah surah Al-Qalam, Iqra' tu, tapi diletak pada juzuk yang ke-30, diatur oleh Nabi. Ternyata bila dikaji balik, maka tidak ada perteraburan pun. Sebab apa? Sebab surah ini bukan Nabi susun, tetapi Allah yang telah mewahyukan pada Nabi. Sama ada direct Nabi beritahu kepada orang yang nak tulis Quran, para sahabat, ataupun sahabat mengambil melalui cara dia baca setiap kali dalam solat. Ya, dapat. Jadi hari ini saya pilih satu surah yang biasa kita baca tuan-tuan sekalian, iaitulah surah Ad-Duha. Yakni surah yang sunat kita baca di antara salah satu bacaan di dalam solat sunat duha. Dia ada dua, satu wasyamsi waduhaha, yang keduanya wadduha. Ni kalau kita boleh baca. Tapi kalau kelabu asap bertukar ayat habis, tuan-tuan sekalian, tak usah duk baca lah. Baca kuliah dengan kuhuwallah sudahlah. Jangan jadi wasyam lebih surah lain, wadduha pergi campur dengan surah lain, eloklah tak usah baca. Jadi seelok-eloknya, seafdalnya tu solat duha yang 2 rakaat itu, rakaat pertamanya lebih tinggi daripada surah yang kedua. Terus kaedah nak baca jadi imam, dia tinggi dulu baru rendah. Maknanya kuliah betul kuhallah. Sebab susunannya kuliah dulu baru kuhallah. Boleh juga kuhallah dulu betul kuliah. Tapi makmum jadi tak apa pening lah. Makmum jadi pening sikit. Sah, tak ada masalah apa. Cuma dari sudut kepakaran itu, ya. Jadi surah pertama wasyamsi waduhaha, yang terusnya wadduha. Baik. Itu cerita surah duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik. Mari kita tengok
Nah, saya kata tadi ni, hubungan surah Ad-Duha dengan surah Alam Nashrah, yakni surah sebelumnya. Tengok apa kaitannya tak? Padahal disusun begitu. Orang kata Muhammad buat, nama Muhammad duk susun mana surah awal. Tengok ada kaitan. Kalau ada kaitan bermakna bukan Nabi buat. Tengok apa kaitannya. Pertama, kedua surah ini amat erat hubungannya kerana sama-sama ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Alam Nashrah memang Allah tuju pada Nabi. Sebab apa? Sebab ketiga itu tuan-tuan sekalian, dakwah Nabi ini mula dihina, ditolak, dikecam. Tak. Kemudian berikutan dengan itu tuan-tuan sekalian, Allah matikan pula orang yang menjadi tulang belakang perjuangan Nabi, iaitu Khadijah dan juga bapa saudara dia. Jadi dahlah orang sedih, orang tolak dakwah dia. Orang yang bagi sokongan kuat pada dia pun Allah panggil balik. Mula-mula Allah panggil apa tu pak menakan dia, kemudian diikuti pula dengan isteri dia. Sehingga tahun itu disebut sebagai Amul Hazan, tahun duka cita. Jadi surah Alam Nashrah ini ditujukan khusus kepada Nabi, sebagaimana Allah Ta'ala kata, Alam Nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripada bebanmu. Jadi Allah turunkan ayat ni, nah Allah Ta'ala kata lepas susah akan ada senang. Nampak? Dan Wadduha ni juga turun khusus pada Nabi. Bila turun ayat ni? Khusus pada Nabi. Selepas turunnya alam apa tu? Iqra bismi rabbika, Iqra suratul Qalam, 5 ayat itu, Allah tak turunkan ayat lagi. Ada kata selama 3 bulan. Diam. Tuan-tuan sekalian, tak bercakap. Sehingga orang kafir mula mengatakan bahawa, wahai Muhammad, Tuhan kau dah tak sayang kat kau. Tuhan kau dah benci kat kau. Sebab tu tengok, kau tunggu dia tak datang. Macamlah dulu-dulu kan, dulu-dulu. Ataupun sekarang pun tak apa jugalah. Kita hantar surat kat Pak Wu, Mak Wu kita. Dan sekalian. Dulu 2 minggu. Seminggu hantar kat dia, seminggu dia balas kita, 2 minggu pula kan. Berkepuh tunggu surat ni. Jadinya maknanya, kita hantar surat terus balas. Tahu 2 minggu sampai, 2 minggu sampai. Tiba-tiba 3 bulan tak balas. Maka ada dalam hati kita, dia ni benci kat aku ke tak? Nak? Buat pula kita cerita kat orang, kawan kita kata dia tak nak kahang dah, dia dapat balak baru. Ni istilah dulu. Nyari lelaki-lelaki dia panggil balak. Dia balak, dia balak baru. Jadi kita pun dah mula dah, betul kan ni kan? Jadi macam gitu. Jadi macam tu kat cerita dengan Nabi tadi ni. Jadi setelah turunnya Iqra tadi, tak turun-turun lagi ayat dah. Tak turun-turun lagi ayat. Maka orang kafir pun mula kata, Tuhan hang dah tak sayang kat hang. Maka dengan itu turunlah Wadduha wal laili idza saja, demi waktu matahari sepengkalahan naik, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi senyap, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepadamu. Yes, khususnya. Sama ada 2 ayat tadi. Jadi siapa yang susun kedudukan Alam Nashrah, Al-Insyirah, kemudian Wadduha? Siapa yang atur? Ini yang orang orientalis tak boleh jawab ni. Dia cuba nak timbulkan keraguan. Memang Quran yang Allah turun, hari tu dia kata Nabi yang buat. Memang Quran Allah turun, tapi susunan surahnya ni Nabi yang susun. Dia mula timbul keraguan. Bila orang dah timbul keraguan tentang Quran, orang tak akan pakai Quran. Nampak tak? Dia macam tu manusia ni, bila ada keraguan, dia tak percaya. Dan dah sekalian. Ada. Contoh kita ambil lah. So, mana-mana media sekarang ni, orang dah tak percaya dah. Contohnya lah, contoh buat satu blog. Blog tu nama dia Mangkuk Ayun. Contoh. Dulu kita pakai Mangkuk Ayun. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, 4-5 kali ni semua fakta dia semua tak betul belakang. Maka automatik kita akan meninggalkan Mangkuk Ayun, biarlah kau dengan Mangkuk Ayun kau. Ni kan? Hilang
Jadi orientalis tadi berperanan macam tu juga. Bila orang dah seragu dengan Quran, buat aja. Macam fahaman Syiah kan. Dia mengatakan Quran ni bukan 6,000 ayat. Dia ada lagi ayat yang Nabi tak bagi tahu. Nah, kecuali kepada imam yang 12. Ya, ini dia panggil fahaman Syiah yang orang panggil ekstrim itu kan. Maka menyebabkan mereka tak pakai Quran. Pakai siapa? Pakai cakap imam-imam mereka saja. Ini dalam bentuk awal penyelewongan fahaman Syiah itu kan. Baik. Nampak kaitannya ya? Ada kaitan. Walaupun Nabi susun tak ikut chapter katanya tadi, tak ikut susunan turun wahyu, tapi ternyata dia masih adakah kaitannya. Itu kaitan pertama. Dua-dua ayat ni turun khusus pada Nabi dalam keadaan dua berbeza. Yang kedua surah ini sama-sama menerangkan nikmat Allah dan memerintahkan kepada Nabi untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Mari kita tengok ujung ayat surah Wadduha. Allah Ta'ala kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya, yakni dengan bersyukur. Itu ayat surah Wadduha. Kita tengok Al-Insyirah pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut nikmat apa? Allah Ta'ala sebut fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, yakni urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan kamulah hendaknya kamu berharap. Nampak tuan-tuan sekalian? Dua-dua ayat ini Allah Ta'ala suruh Nabi ini yakin pada Allah Ta'ala. Ternyata dia ada kaitannya. Ya, itu nak menjelaskannya. Baik, itu dengan ayat sebelumnya. Selepas Wadduha ataupun surah Duha, iaitulah surah Al-Lail. Baik, apa hubung kaitnya antara surah Wadduha dengan surah selepasnya? Tadi hubungnya dengan surah sebelumnya, ini dengan surah selepasnya. Berat ya tuan-tuan? Berat tak? Subjek ni berat tak? Sesuai ke waktu zuhur? Tak sesuai, nanti saya jawab subjek lain pula lah. Ni orang panggil screen test. Dia memang agak berat. Dia peringkat awal aja berat. Nanti kita dah dapat kuasai, nanti kita akan untuk kan? Baik. Jadi tadi kaitan surah Wadduha dengan sebelumnya. Ini surah Wadduha dengan selepasnya, iaitu suratul Lail. Nah, sedangkan saya ulang balik, Al-Quran tu tidak turun begini. Quran ayat pertama Iqra 5 ayat. Macam mana boleh adanya surah-surah ini? Maka surah-surah ni saya sebut bagi yang baru sampai, ya. Bila turun saja ayat, Allah Ta'ala beritahu ni surah ni, ni surah ni, ni surah ni. Bukan Nabi yang atur. Walaupun satu-satu surah tu diturunkan memakan masa bertahun, tetapi akan dikumpul oleh sahabat berdasarkan kepada perintah Nabi. Ataupun sahabat dengar Nabi baca dalam semayang, lepas surah ni, lepas surah ni, surah ni. Jadi Nabi begitu ya. Jadi kaedah macam saya sebut tadi, surah An-Nur diturun ayat yang 60 lebih itu memakan masa selama 8 tahun baru cukup surah Nur. Padahal 60 ayat lebih saja. Jadi Nabi baca ayat ni 5 ayat, nanti mungkin tahun depan turun pula 10 ayat. Memakan masa selama 8 tahun. Ya, baik. Tengok kaitannya antara surah Lail dengan surah Wadduha, yakni surah Duha dengan ayat surah selepasnya. Pada surah Al-Lail diterangkan bahawa orang yang takwa akan dimudahkan Allah mengerjakan perbuatan takwa sehingga memperolehi kebahagiaan. Sedangkan pada surah Ad-Duha diterangkan bahawa keberuntungan di akhirat lebih baik dari keberuntungan di dunia. Sama saja. Sama saja. Yang dah sekalian. Sebagai contoh orang sebut kan. Sebagai contoh, nilaian satu benda tu atas dasar apa? Hari ni kita nilai keberjayaan seseorang itu. Tak? Berbeza dengan keberjayaan yang dinilai berdasarkan Islam. Islam berjaya ni di dunia ni dapat berkat, di akhirat dapat keselamatan. Itu berjaya dari sudut agama.
Tapi berjaya dari sudut pandangan bukan Islam, berjaya itu ialah dengan kita apa maksudnya? Kita mendapat apa yang kita nak, rumah besar, pangkat besar, duit banyak, itu kejayaan. Tetapi akhirat tu dia tidak jadi menjadi pertimbangan. Jadi kedua-dua surah ini kaitannya adalah dari sudut pertama, surah Al-Lail menceritakan nak buat benda baik tadi ni ialah berdasarkan takwa, dan surah Wadduha menerangkan bahawa takwa, dengan takwa lah seseorang itu dapat melakukan amal. Betul tak tuan-tuan? Contoh mari kita ambil. Ni baru buat korban baru buat korban. Hari ni pun sempat lagi lah korban sebelum matahari terbenam. Yang sempat lagi nak korban. Siapa yang berasa nak korban boleh cari lagi lembu tu. Kambing ke apa benda, sempat lagi tu sebelum terbenam matahari, sempat lagi kata. Kalau tak sempat juga sembelihlah binatang apa-apa Kalau tak sempat juga, dah lewat sangat, belanjakan kawan dengan niat sedekah pada hari-hari tasyrik. Baik. Kita tengok. Bila kita buat korban, kita kena ikut. Korban dibuat dalam surah haji. Dari sudut ibadahnya kita tengok Allah kumpul Okey. Cuba tuan-tuan sebut surah apa yang dinamakan khusus dengan nama ibadat khusus? Ada? Ada surah ada surah puasa ada? Tak ada. Ada surah zakat ada? Tak ada kan? Ada satu nama dia surah haji. Betul? Surah haji. Surah ibadat lain tak ada. Tuan-tuan sebut mana surah yang nama ibadat? Tak ada. Surah As-Siyam tak ada. Surah Az-Zakah tak ada. Surah apa lagi? Tidak ada. Yang ada hanyalah suratul haji. Dan tuan-tuan sekalian, dalam surah haji itulah menceritakan tentang tujuan matlamat kepada korban. Baik pada ayat 35 ataupun pada ayat yang ke-37. Baik. Tengok Allah Ta'ala kata surah haji. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging, darah semua tak sampai ke aku, kata Allah. Baik daging korban, baik darah korban tak sampai ke aku. Yang sampai ialah takwa. Jelas. Sebab tu bila kita buat korban, jangan fikir daging. Jangan fikir daging. Boleh ambil 1/3, boleh ambil. Tapi hukum dia cuma harus saja. Harus saja. Karena itu kita boleh buat mana-mana korban, boleh buat kat mana-mana, boleh buat. Kau nak buat kat mana boleh. Kemboja, Vietnam, India, Sudan, planet Marikh pun kalau ada boleh kita hantar. Sembelih. Apa tak? Ada kalau orang duduk sana. Alien. Baik. Tetapi jangan sekali-kali memilih tempat korban tadi kerana murahnya. Tetapi boleh buat kerana keperluannya. Tahun ni aku nak buat dekat planet Zuhal lah, murah sikit. RM20 je seekor lembu. Jadi padahal kemampuan kita lebih pada tu lagi kan. Tapi kita saja pilih kerana murahnya. Maka di sini rosak amalan korban. Tapi kalau memang yang di Zuhal tu ada yang tak jumpa daging langsung contohnya maka aku buat kat sana lah. Kat taman ni dah banyak sudah dah ada 25 ekor, 16 ekor dah lebih-lebih dah contohnya kan. Di sana ada lagi tuan-tuan sekalian macam kawan saya buat di Sudan. Ya Tuhan, tuan-tuan sekalian, dia hantar gambar saya. Kalau kita pakat tak duduk dah rumah macam gitunya, tuan sekalian, teruk sangat dah air pun tak ada, susah benar air. Jadi kalau air pun tak dapat, tuan-tuan bayangkanlah kambing bawa mana kena bawa masuk daripada luar, sembelih baru dah jumpa daging dan sebagainya. Itu pun main bakar je, tak ada ni senggang tak ada, tuan-tuan sekalian. Tak ada berair nak senggang mana benda. Jadi nak sebutnya tadi ni korban. Sebab apa? Sebab yang Allah nak terima itu ialah takwa.
Jadi kalau kau pilih itu kerana apa? Kerana murahnya, mana takwa kau? Kan? Sebab itu sejarah korban ni ambil semua orang tahu dah, sejarah Nabi Ismail dengan Ibrahim kan. Kenapa dia minta sembelih anak? Sebab nak korban ni mesti benda yang kita sayang. Jadi kerana itu berlaku kerosakan pada amalan korban kalau itu niatnya. Itu kena ingat. Sebab itu Nabi ancam kita. Nabi ancam siapa-siapa yang mampu buat korban tetapi tak nak buat. Dia mampu tapi tak nak buat. Maka Nabi kata, jangan engkau hampiri rumah ibadat ini. Maksud sebahagian ulama kata, maksud jangan hampir tu, jangan kau datang sembahyang raya. Sebab apa? Sembahyang sunat raya hukumnya apa? Sunat muakkad. Idul Fitri baik, Idul Adha baik, sunat muakkad. Korban pun sunat muakkad. Kenapa engkau mari sembahyang kerana sunat muakkad? Kenapa engkau tak buat korban? Itu juga sunat muakkad. Kecuali memang tak mampu. Orang tanya lagi, mampu tu macam mana? Macam mana? Story Morimi. Story Mori. Penjodoh bilangan. Story. Pening masalah saya. Jadi macam mana? Nak suka mampu tu macam mana? Suka mampu. Suka mampu tu kita yang suka sendiri. Tidak ada takrif kemampuan yang ulama buat. Saya buka-buka buku, hak saya jumpa, kok mungkin orang lain jumpa. Saya mungkin tak jumpa. Tetapi yang jumpa, kemampuan itu adalah dijawab oleh Tuhan punya diri. Mampu tak mampu tu atas kita. Kalau merokok kita 2 hari sekali RM12. 2 hari sekali RM12. Sekotak RM12, RM14 tak kira rokok apa dah. Dikumpul-kumpul tu beratus ya. Tiba-tiba beribu sampai-sampai korban tak mampu. Saya pun nak jawab pun susah. Sebab itu ulama kata mampu tu ialah bertindak diputuskan oleh diri kamu sendiri. Kita yang menyukanya mampu atau tidak. Sebab apa pun alasannya kita kena anggap boleh ke alasan ini Allah terima. Itu saja. Kalau berasa Allah terima alasan kita, terbaik. Tapi kalau tak mampu tu lain. Tak? Contohnya memang saya nak buat dah start korban tahun ni. Tiba-tiba minyak naik 20%. Jadi tak mampu balik saya tu. Itu ada logik juga tu. Bukan naik apa? Penyelarasan subsidi, sorry. Tuan-tuan sekalian. Ada orang tua kan, kita naik 20%, kan dia bayar RM10 20%, kedai bagi 20. Tak naik pun dia tu. Ada orang tua kan, dia marah sangat. Mana ada naik minyak, dia cakap, saya pergi kedai bayar RM10 20%, so orang kata naik 20%. Tu kan kedai tu pulang balik 20%, cukup RM10. Baik. Jadi kemampuan itu berdasarkan kepada diri kita sendiri kan. Jadi begitulah keadaan. Jadi korban ini memang satu benda yang sunat, amat-amat dituntut. Bahkan Imam Syafi'i kata, siapa yang mampu tapi sengaja tak buat, maka hukumnya makruh. Apa maksud makruh? Makruh ni benda Allah tak suka. Misalan kita buat satu benda yang mak mentua kita tak suka. Nak kita buat satu benda, nak sanggup tak kita balik rumah mak mentua kita? Nak kita buat satu benda yang mak mentua kita tak suka, lepas tu dia boleh balik selama balik mak mentua? Boleh. Saya tak boleh. Saya jadi mati kutu, tak balik saya. Biar aku raya bawah busut daripada balik rumah dia. Sebab jadi kalau kita buat satu benda yang mak mertua kita tak suka, tiba-tiba macam mana kita nak balik? Kalau itu kita tak boleh nak jawab. Bagaimana kita buat benda yang Allah tak suka, sedangkan kita mesti kena balik jumpa dia? Jangan jawab. Jadi makruh itu ialah perkataan dari ambil kariha tu, benda yang Allah tak suka. Makruh, kariha ni benda buruk, huduh, tak elok, itu kariha. Dia sebut makruh tu atas mazhab maf'ul, makna sesuatu benda yang Allah tak suka, benda buruk, ya tak? Jadi kalau kita dah buat satu benda yang Allah tak suka, macam mana kita nak balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala? Itu je persoalan dia tentang korban. Jadi yang masih ada nak korban tu, silalah cari. Kalau berasa dah tak ada dah, kita sendiri pergi beli kambing tu ya.
sembelih sendiri, tak ada masalah apa-apa. Itu sebagai saya nak sebut tadi ni tentang takwa. Jadi korban itu yang dituntut itu adalah takwa. Sebab tu kalau kita tak dapat daging pun tak apa. Kita peserta korban kan tak dapat daging, tak apa, tak ada masalah apa-apa. Jangan pula kita pula jadi sombong. Ada, saya peserta korban tak dapat apa-apa. Apa benda AJK berat nanang kita cakap ke ni. Ada. Padahal matlamatnya bukan daging tu, sebab Allah Taala sendiri sebut dengan korban tu aku bukan nak daging. Kita pun kata aku pun macam kau wahai Allah, aku pun tak nak daging. Aku pun tak nak darah, kata Allah. Aku pun tak nak darah, ya Allah. Aku nak takwa, maka itulah yang aku nak. Kan sama dengan ayat tu. Tuntutan kita dengan ayat tadi tu. Jadi kalau orang bagi bahagian kita, ya alhamdulillah. Tak bagi pun tak apa. Kita buat korban bukan kerana daging itu. Ada. Itulah perkaranya yang kita nak. Adapun yang sunat-sunat tengok korban apa tu sunat saja. Tapi kalau keutamaan orang tak makan daripada kita nak tengok sembelih sini, keutamaan itu kan orang panggil aulawiyat itu kan. Orang panggil aulawiyat ya. Fake priority. Makna fikah keutamaan tu kan. Maknanya apa lebih utama? Engkau nak ambil sunat ataupun engkau nak dahulukan tanggungjawab engkau bagi makan orang yang tak pernah makan daging. Mana lebih utama? Sunat untuk kita kan. Tapi dengan dia makan daging, dia boleh semayang, anak-anak dia boleh ada tenaga untuk ibadat, semuanya dapat pahala pada kita. Kalau kita nak tengok aja, tengok kriteria ya, maka di sinilah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan sekalian tentang Quran ni ya, nak menyebut bahawa surah Wadduha ini turun apabila Allah Subhanahu Wa Taala ya, nak menangkis tuduhan orang kafir yang mengatakan Allah jauh daripada engkau wahai Muhammad. Jadi bagi kita macam mana nak ambil pengajaran ayat ni ya? Ingat tuan-tuan sekalian, apa pun yang Allah timpakan pada kita tidak bermakna Allah benci kat kita. Allah tak pernah benci kat kita. Sebaliknya kitalah sebenarnya yang suka benci pada Allah. Allah tak pernah benci dengan kita. Allah bagi kita sakit bukan kerana dia benci. Kalau dia benci, buat apa dia hidupkan kita? Nampak? Macam mak ni sepupu cakap. Kecil-kecil tak nak mati. Dah besar menyusahkan orang. Maknanya, kalau Allah Ta'ala tu buat kita ni kerana dia benci, lebih baik dia tak payah buat kita. Ni sebab dia sayang lah. Ada? Sebab dia sayang lah dia buat dengan kita. Sebab itu, pengajaran yang kita nak ambil daripada ayat ini, apa dia? Apa pun yang berlaku. Tengok, orang kata, tengok Muhammad, Allah dah tak turunkan ayat ya. Bahkan dia kata syaitan engkau. Ma wadda apa tu? Walal apa tu orang kafir kata wahai Muhammad, tengok syaitan kau pun dah tak nak engkau. Syaitan tu dirujuk pada Jibril. Jibril tak turun pun kat engkau sebab Tuhan kau dah benci. Dan kita kena ingat, Allah tak pernah benci kita. Apa pun berlaku, Allah tak pernah benci kita. Sebaliknya, kitalah selalu yang membenci Allah. Allah tak pernah lupa kat kita. Kitalah yang selalu lupa kat dia. Kalau Allah lupakan kita, kebulu kita tuan-tuan. Tak, kalau Allah lupa kita, tak kebulu. Allah terlupa buat siang, tak pening. Allah terlupa buat siang. Celik-celik, jam ni pukul 8 ni tapi gelap lagi. Terlupa matahari keluar. Tak? Jadi sambung tidur kan. Pukul 12 baru keluar matahari. Pukul 12. Fajkat pukul 12. Jadi Allah Ta'ala tak pernah lupa tu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Baik, sebab tuan-tuan sekalian, habis siang datang malam. Habis malam datang siang. Allah tak pernah lupa benda itu. Tak pernah lupa tu. Pertuaran alam itu. Yang tak lupa ialah kita. Jadi kenapa kita nak salahkan Allah bila apa yang kita nak tak dapat? Sebaliknya, Allah akan bagi apa yang terbaik untuk kita. Itulah tuan-tuan sekalian daripada, dan hujung ayat ini Allah Ta'ala kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Bukan makna sombong ya, tetapi bersyukur.
Hadis itu dicakap-cakap, diwawarkan, maknanya bersyukur. Apa makna bersyukur? Guna apa yang ada untuk balik pada Allah Ta'ala balik. Allah bagi sihat kan? Guna sihat tu buat amal sungguh-sungguh. Nanti sakit, sahabat pernah tanya dengan Nabi, macam mana besok kami sakit kan? Nak buat amal tak boleh. Allah akan tetap membalas kamu dengan sebab waktu kamu sakit dulu, kamu telah beramal. Sekarang kita buat duha, qabliyah, ba'diyah, baca Quran kan? Besok nak boleh buat fardu pun dah tak, alhamdulillah dah kan? Masa tu tetap Allah Ta'ala akan bagi pahala. Sebab apa? Kita dah buat waktu sihat ni, gitu kan? Jadi gunakan. Jadi harta kita ke mana? Begitu juga gunakan ke tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukuplah takat tu dulu ya, tuan-tuan sekalian ya. Sebagai mukadimah dalam pengenalan kita kepada Al-Quran. Kalau rasa berat ya, beritahu kat Abang Wan kaji cepul ke, tukar tajuk lain. Berat benar kami tak pernah faham. Tambah lagi bertarung antara tidur dan jaga. Jadi bukan senang tu ya. Jadi saya punya pensyarah tu kan, saya akan tidur gitu kan ya. Tidur. Dia tanya saya, Kamal? Ya pak, saya tanya. Kamu pilih antara dua, mau tidur atau mau belajar? Jadi saya tanya balik dia, kenapa bapak bagi pilihan sebegitu? Kerana kamu kena pilih antara satu. Kalau kamu enggak pilih, kamu akan kehilangan kedua-duanya. Tak faham saya. Benda ni pak dosen ni cakap ni. Dan Indonesia kan panggil pak dosen tu kan, dia punya pensyarahnya tu. Jadi contoh dia kata, kalau kamu mau belajar tapi kamu mau tidur, dah tentu kamu tak boleh belajar kan? Dan kalau kamu tidur, kalau kamu nak tidur tapi tahan sebab nak belajar, tidur tak dapat, belajar tak dapat. Tapi kalau kamu pilih antara satu, kamu akan dapat salah satunya. Jadi pilih sekarang ni, mau belajar atau mau tidur. Saya pun pilih tidur. Terkejut dia. Jadi sebab dia buka dulu kan, dia bagi peluang saya. Okey, kamu tidur, nanti setengah jam saya datang lagi. Ya, untung saya kan. Jadi maknanya susah. Memanglah sikit berat tentang ni, tapi sikit sebanyak saya akan sentuh tentang macam tadilah, bagaimana kekeliruan yang cuba ditimbulkan oleh orientalis terhadap Al-Quran. Yang tadi macam mana Iqra' boleh turun dulu, tetapi duduk 30. Lepas tu surah ni siapa atur? Siapa yang mengatur surah ni? Kan sudah jelas tu. Orientalis kata bila ditukar chapternya, kebiasaannya kalau novel tu chapternya bertukar 10 ke 1 sebagian dilihat di sini, maka akan berubah makna, akan bercelarulah pengertiannya. Ternyata ia tidak berlaku begitu. Sebab itu orientalis tertutup rapat bahawa Al-Quran ini adalah daripada Allah, termasuk penyusunan surah ini juga daripada wahyu Allah, bukan disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia takat tu dululah tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita. Jadi siapa-siapa yang masih nak buat korban tu boleh lagi, sehingga tuan-tuan sekalian terbenam matahari pada petang ini. Boleh lagi cari mana-mana kambing ke, gajah tak, unta ke, lembu ke, kebau sekalian ya, untuk buat korban. Jadi sekadar itu dulu. Jazakumullah khairan katsira. Saya juga masih lagi mengalu-alukan sumbangan untuk pembangunan kompleks saya ya. Tetapi saya yang sedang berjalan, mudah-mudahan amal Zulhijjah kita ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.